العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib dan insya-Allah seterusnya Isya. Dan kita dapat beriktikaf pada waktu antara maghrib dan juga Isya. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan ini ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah, terjemah bagi Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukil Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Thimarul Jannah ini ianya diterjemahkan oleh Al-Syekh Idris Al-Khayyar Al-Makki Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi kita masih lagi berada pada fasal fil muraqabah. Kita masih lagi bincang berkenaan dengan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka dia kata dan bacalah olehmu atasnya akan firman Tuhan, dia kata. Dan yang sebelum ni kita terang bahawa cara-cara untuk kita ada merasa takut
nak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas jalan muraqabah, atas jalan dia melihat pada diri dia dan juga berhati-hatinya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dah terangkan ada beberapa cara yang bila mana kita ingat pada perkara tersebut, kadang dia akan menjadikan kita orang yang takut nanti nak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita seboleh-bolehnya menjauhkan diri. Kadang kita ni cuba menjauhkan diri daripada dosa dengan Allah. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut walladzina jahadu fina, kata Allah. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami. Tuan, maknanya apa? Iaitulah orang yang berlawan dengan hawa nafsu dia. Bukan senang. Tuan, silap-silap hari bulan dia akan tersungkur di tengah jalan. Bila dia berlawan dengan hawa nafsu dia. Dan kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tunjuk perlawanan dengan hawa nafsu ni, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah. Tanda mujahadah ni maknanya dia menolak tu tadi adalah dengan kesungguhan yang amat berat. Itu maksud daripada mujahadah. Kata kerana itu dalam kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedudukan yang istimewa kepada seseorang setelah daripada mana dia bermujahadah sungguh-sungguh pada jalan Allah. Tuan, maknanya apa? Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala tengok dia ni bersungguh betul nak dapatkan Allah Ta'ala. Tuan, bila tengok dia ikhlas sungguh nak dekat dengan Allah Ta'ala, apa juga yang merintangi dia, apa-apa pun yang ada kat depan dia, dia hadap. Nah, ini makna mujahadah. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sampai kepada satu peringkat dia letih. Dan sampai satu peringkat dia duk berasa letih ni, tak ada siapa lagi dah yang boleh menguatkan dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada masa itulah dia akan diberikan kedudukan yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana itu disebut oleh Al-Imam Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Risalah Al-Mustarshidin. Dan kata Al-Imam Al-Muhasibi, mana-mana orang yang bermujahadah pada jalan Allah, Allah rezekikan zahirnya akan taat kepada Allah. Masya Allah. Tapi dengan syarat dia kena dekatkan, dia punya batin dia kena dekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau lagu mana nak dekatkan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhlas. Kemudian dia kena sucikan hati dia, tak ada hasad, dia tak ada dengki, dia tak ada riak, dia tak ada sum'ah, dia tidak ada ujub, bersih semua ni. Dan kata Imam Al-Muhasibi, nanti dia akan direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota tubuh badan dia akan bergerak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka macam itulah Allah Ta'ala kata walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah. Sebab tu kalau kita nak dekat dengan Allah Ta'ala, kata ulama, tak boleh dengan angan-angan, tak boleh. Kata dia tak Allah ni tak cukup, tak padah hanya sekadar kita baca kitab-kitab para alim ulama.
Kerana tu di dalam Al-Quran dia ada pasangan dia ada combine dia. Dan apa pasangan dia? Bila Allah Ta'ala kata orang yang beriman, selepas daripada tu Allah Ta'ala akan kata wa'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Dan nak tunjuk kata apa? Bila dia beriman, dia bukan setakat beriman, dia kena beramal pula. Tuan, maka pada waktu itu barulah dia diberikan kebaikan, keistimewaan dan juga kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan, jadi kita muraqabah ni pasal apa? Kerana kita nak menjauhkan diri daripada segala dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia terjatuh dalam dosa, orang yang muraqabah dia akan cepat melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu orang yang melakukan dosa pada Allah dia jangan duduk senyap kan. Ada orang yang buat dosa, jangan dia seronok dengan dosa dia. Dosa ni dia mesti diikuti dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, ittabi'us sayyi'ah bil hasanat. Kata Nabi, ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Kata Nabi. Bila orang ni dia ada buat dosa, kemudian dia ikuti pula dengan kebaikan, maka Nabi kata, kebaikan yang dia lakukan itu tamhuha, maka menghapuskan segala dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka sebab itu kita perlu kepada muraqabah ni. Kerana apa? Nak menjauhkan diri daripada melakukan dosa kepada Allah. Maka dia kata malam ni, dan bacalah olehmu atasnya. Satu atas siapa? Atas kita dan atas mana-mana manusia. Dia kata bacalah olehmu atasnya akan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dia ayat dia yang perlu kita baca? إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Atau ni ayat dibaca bila mana kita berasa nak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, sebutkan olehmu akan ketika, dia kata, menyebut dan menulis oleh dua malaikat dari pihak kanan dan juga pihak kiri, duduk kedua-duanya itu. Dan tuan, maknanya apa? Kita baca ayat ni nak suruh kita teringat bahawa dekat dengan kita ni ada raqib dan juga atid. Dan tuan, siapa dia dua nama ni? Raqib dan juga atid. Dan tuan, dua malaikat ni selalu mendampingi manusia. Dan tuan, satu duduk kat belah kanan, satu lagi duduk pada bahu yang sebelah kiri. Dan tuan, kedua-duanya adalah malaikatullah. Dua-duanya adalah malaikat yang menulis segala kebaikan yang kita lakukan dan menulis segala kejahatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi kita nak lari ke mana lagi? Setiap daripada lintasan hati, setiap apa yang kita buat, sama ada sembunyi ataupun secara zahir, dan dua malaikat ni akan tetap taat dengan Allah Ta'ala. Mereka akan tulis. Kalau buat kebaikan, ditulis dengan kebajikan. Kemudian kalaulah melakukan kejahatan sunyi ataupun dengan terang-terangan, dan dia akan menulis akan segala kejahatan tersebut. Dan maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, maka bacalah ayat ini.
idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tuan, makna dia apa? Yakni menulis oleh dua malaikat yang diwakilkan kedua itu dengan manusia. Tuan, maknanya apa? Dua malaikat ini setia berada bersama-sama dengan manusia. Tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia wakilkan malaikat bukan bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala tak tahu. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kata wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, kata Allah. Kata Nabi itu apa guna dua malaikat ni berada pada sisi manusia? Kata nak peringat kepada manusia bahawa setiap masa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kerana tu ibadat yang paling baik dilakukan, kita dah sebut dah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Tetapi yang paling besar, kalau adalah perasaan ni, kita boleh hadirkan perasaan ni. Ini adalah ibadat terbesar. Ini adalah amalan terbesar. Apa dia? Kata Nabi SAW, ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menjadi hamba, kamu menyembah Allah seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tara, seandainya kamu tak boleh nak tengok Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu kena yakin dan i'tiqad. Fa innahu yaraka, dia senantiasa melihat kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, orang yang dia berasa dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan, setiap masa dia akan melakukan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, tengok umpama dengan Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Tuan, Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala ni, dia ni perangai dia. Tuan, Muhammad ibn Sirin ni orangnya ramah. Ni Muhammad ibn Sirin, tuan, dia ni pakar fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dan juga dia adalah salah seorang daripada murid Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tuan, Muhammad ibn Sirin ni, dia ni adalah salah seorang daripada tabi'i yang pernah belajar dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad ibn Sirin ni satu dia ni peramah, jadi peramah, sehingga kan disebut di dalam kitab Siyarun min A'lamin Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Sirin ni, kalaulah kamu tengok dia gelak, dia akan gelak sampai mengeluarkan air mata dia. Sampai tahu tu sekali. Kenapa? Lantas dia kalau gelak ni sampai keluar air mata. Masya Allah. Tak tahu apa yang dia beli hati sana. Dia ni jenis peramah periang dia ni. Tapi kata Ummu Abdan ni, dia pernah sekali tengok kepada Muhammad ibn Sirin. Dia kata Ummu Abdan, Muhammad ibn Sirin ni, walaupun dia satu orang yang suka bergelak ketawa di waktu siang, tetapi pada waktu malam dia adalah orang yang paling suka menangis ketika mana bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau dah boleh gelak, lupa dunia. Kita kalau dah boleh gelak, lupa habis semua sekali. Tapi Muhammad ibn Sirin disebut dalam tarikh Ad-Dimash. Ulama menyatakan Muhammad ibn Sirin ni
walaupun dia suka gelak macam tu, tetapi hati dia jaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana tu sebahagian daripada ulama, antaranya Abu Qalladah, menyatakan bahawa Muhammad ibn Sirin ni, letaklah dia di mana sekalipun, dia ni adalah arwahun nas. Dia adalah sewarak-warak manusia. Masya Allah. Walaupun orang dia happy go lucky, dia suka bergelak apa semua sekali, tapi hati dia senantiasa jaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah hasil bila mana satu orang dia ada perasaan muraqabah billah, muraqabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berasa Allah Ta'ala kat depan dia, ataupun macam dia tengok Allah Ta'ala. Kalau tak boleh tengok sekalipun, dia yakin fa'innahu yaraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kepada dia. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini menulis oleh dua malaikat yang diwakilkan kedua itu dengan manusia. Dan tuan maknanya apa? Ada raqib dan juga atid yang senantiasa mengekori manusia dan mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian dia kata lagi, akan barang yang mengerja ia akan dia pada suratan amalan kebajikan dan juga kejahatan. Dia kata, jadi kita ni sama ada bersunyi-sunyian melakukan kejahatan, ataupun terang-terangan melakukan kejahatan, dan dia diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu jangan terperangkap, kata Nabi, dengan sifat lemah lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apabila sekali dia mengazab manusia, manusia ni tidak akan boleh lari ke mana-mana lagi dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok nanti esok bila semua dah sampai ke negeri akhirat, apa yang manusia minta esok ni? Apa yang manusia minta esok ni? Dalam surah Sajadah kan ada cerita. Allah Subhanahu wa Ta'ala rakamkan perkataan orang yang dah pergi ke akhirat ni. Dia kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Makna Rabbana absarna, ya Allah, pada hari ini kami dah tengok dah dengan mata kepala kami sendiri. Maknanya apa? Dia tengok sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala cerita daripada Al-Quranul Karim. Masya Allah, mungkin ada anak-anak kita yang mengaji tak anggut ke, ngaji pondok ke. Saya ikut dalam ayat ni dia gunakan dengan sirah fi'lul madhi. Rabbana absarna tu fi'lul madhi. Dalam bahasa Arab dia gunakan dengan sirah fi'lul madhi. Fi'lul madhi ni dia ada dua makna. Dan tu yang pertama nak menunjukkan baligh. Yang keduanya nak menunjukkan benda yang madha, benda yang telah berlepas. Dan baligh maknanya apa? Makna yang bersangatan. Rabbana absarna, ya Allah, hari ini kami tengok sungguh-sungguh. Bila? Di akhirat besok. Kenapa? Dan dunia dia tak heran kan? Dia tak heran. Dia pergi Mekah pun kan? Dia pergi Mekah ni, tengah-tengah sembahyang, dia kata, Ustaz, tengah-tengah sembahyang boleh teriak. Dia kata, teriaklah. Pasal apa speaker Masjidil Haram setiap tiang dia letak. Memang tak sedap. Cuba kalau macam, bukan masjid sini, masjid tempat lain lah. Kan? Dan tengok, kalau setengah-setengah daripada masjid ataupun surau, yang dia letak speaker apa ni satu dua saja, suara pun orang kata gemar tu tidak ada. Tak nangis kan? Malah dia tanya lagi dalam hati dia, bila nak ambil tu imam baca ni? Dia dah, tapi dekat Mekah Madinah, Masya Allah kan?
Walaupun imam tu tak sedap mana pun baca, tapi dia rasa nak teriak apa semua sekali. Masya-Allah, tabarakallah. Maka baca tu. Baik. Maka dia kata menulis akan dua malaikat yang diwakilkan kedua itu dengan manusia, dan menulis barang yang mengerjai akan dia pada suratan amalan kebajikan dan juga kejahatan. Dan maka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada dalam hati dia ataupun dengan cara terang-terangan. Maka dia kata bermula kalam keduanya. Dan maknanya bermula kedua-duanya itu menulis kebaikan dan juga kejahatan seseorang. Bila? Iaitulah bermula kalam keduanya, lidahnya, dan dakwah keduanya adalah air liurnya, dan bermula tempat keduanya daripada manusia akan nawajiznya, yakni gigi gerahamnya. Tuan-tuan, nak tunjuk kata apa? Nak tunjuk kata detailnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bermula daripada apa yang keluar daripada mulut manusia. Tuan-tuan, bermula daripada itulah apa ni, malaikat ni dah mula catat apa yang nak keluar daripada mulut seseorang. Tuan-tuan, kalau baik dicatat baik, kalaulah kejahatan maka dicatatlah dengan kejahatan. Begitu detailnya pengetahuan Allah Ta'ala dan penghisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, maka kerana tu besok-esok bila di akhirat ni, tadi kita kata bila manusia dah tengok dengan mata kepala dia sendiri, dia dah dengar dengan telinga dia sendiri, tuan, dia minta dengan Allah, farji'na, ya Allah balikkan kami semula atas muka bumi ini. Tuan, dia minta balik semula. Pasal apa? Dia tengok-tengok tu macam tak lepas diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maka kerana tu atas dunia, kata Imam Al-Haddad, selagi mana diberikan umur ini peluang untuk melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata lagi, bermula tempat keduanya daripada manusia nawajiznya. Kata maknanya apa? Bermula daripada gigi geraham seseorang. Kata maknanya apa? Nak mula keluar je, keluar perkataannya. Kata maka mulalah berlakunya catatan tersebut. Hingga apabila engkau mati dilipat akan dia, dan dijadi akan dia pada tengkuk engkau, kata dia. Dan setelah daripada mana seseorang itu mati, maka kalam itu pun diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan maknanya apa? Catatan itu pun berhenti, lalu dilipatkan dia. Dilipatkan maka akan bersama-samalah dengan orang yang mati ni. Esok-esok ni kan biasa kita dengar macam mana perbahasan di dalam kitab Tauhid, bab berkenaan dengan hari akhirat besok, manusia akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang dia telah lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan pada hari tersebut. Ada orang yang dia buat amalan pun tak lepas dengan Allah Ta'ala. Ya Allah. Dan kerana itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ajak pada kita, kena terhimpun di dalam dada ni akan dua perasaan. Dan dua perasaan ni kalau ada bagui, dia menyelamatkan banyak manusia. Dan apa dia dua perasaan ni? Kata insya-Allah ada dua perasaan ni berkemungkinan besar dosa diampunkan oleh Allah. Dan apa dia? Yang pertama khauf, dia kena ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rasa takut? Yang keduanya dia kena ada perasaan raja.
Tuan-tuan, dia kena ada harap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok macam mana ada satu orang pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, orang ni mati dalam keadaan dia ni masih banyak melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir hayat dia, akhir-akhir hayat dia, tuan-tuan, ini berlaku pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam akhir-akhir hayat dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa AS tanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dia buat dosa banyak. Macam mana kau boleh ampunkan semua dosa-dosa dia kepada engkau, ya Allah? Dan maka Allah Ta'ala cerita pada Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa ni tak pelik, dia boleh sembang dengan Allah Ta'ala. Dan cara sembang, kaifiat kita panggil, cara sembang lagu mana? Allah Ta'ala alam. Yang tu kita serah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu wahai Musa bahawa hamba aku yang seorang ni, masa dia nak meninggal dunia, dia bermunajat kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, apa munajat dia? Munajat dia lebih kurang maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku manusia yang engkau jadikan. Ya Allah, bila engkau jadikan manusia, engkau bekalkan manusia dengan hawa nafsu. Ya Allah, semua manusia mengenal kebaikan dan semua manusia mengenal akan keburukan. Dan aku mengakui yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Lalu dia kata apa lagi? Dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa yang telah aku lakukan kepada engkau, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, kerana munajat dia ni lah, kerana pengharapan dia kepada aku lah, maka dosa-dosa dia aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi kena ada dua ni. Yang pertama khauf, dia kena ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Yang keduanya adalah raja, iaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni kita tahu kita lemah, kita tahu ibadat yang kita lakukan ni tak sempurna. Dan adanya pengharapan ni, maka berkemungkinan besar maka seseorang itu akan diampunkan oleh Allah. Yang bahaya, tuan-tuan, apabila seseorang dia melihat diri dia telah beramal, yang ni yang apa ni bahaya. Macam kamu ni, kita tengok macam mana baru-baru ni ada orang dia kata apa saya ni, dia orang tegur dia. Orang tegur dia, janganlah buat perangai yang tak elok. Dia buat perangai apa ni, tepuk-tepuk pungkuk apa semua ni. Pasal dia buat lah. Kalau nak jual produk pun jual pay lah. Tak payah nak tunjuk pungkuk apa semua lagi. Tuan-tuan, maka dia kata apa saya ni, dia kata walaupun macam tu, dia kata 3 kali dah pergi Mekah, dia kata. Amboi, dia kata itu. Tuan-tuan, 3 kali dah saya pergi Mekah ni. Tuan-tuan, dia terlupa Abu Lahab pun duduk kat Mekah. Dia lupa Abu Jahal pun duduk kat Mekah. Tuan-tuan, apa ni ketua munafikin duduk kat mana? Ketua munafik duduk kat kota Madinah Al-Munawwarah. Nama dia Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nak ceritanya apa Allah. Maka semua tempat ni ada dia punya kejahatan dia. Tuan-tuan, orang yang berpegang dengan amalan dia tu merasa dengan amalan ni dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah, maka dia silap besar. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, manusia dimasukkan ke dalam syurga Allah bi rahmatillah. Ianya adalah kerana dengan kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau nak harap dengan amalan kita, tuan-tuan, Allah tak berharap daripada amalan yang kita lakukan. Kerana itu ulama menyatakan
Bila mana seseorang beramal tak menambah kemuliaan Allah. Bila mana seseorang dia tidak pula beramal kepada Allah, dia tidak mengurangkan kemuliaan yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada satu orang, Nabi SAW ceritakan, bagaimana ada satu orang nanti yang apabila dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Lalu dia bertanya dengan Allah, ya Allah, aku masuk ni pasal apa? Masuk syurga ni pasal apa? Dan Allah Ta'ala kata, kamu masuk ni kerana dengan rahmat aku. Dan dia tak puas hati, maka dia kata dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak masuk syurga ni dengan amalan aku sendiri. Dia nak masuk dengan amalan dia. Dan Allah Ta'ala hanya menghisap pada matanya sahaja. Dan hanya pada matanya sahaja. Dan sudah cukup dah untuk menjadi hujjah. Dia diumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi amalan yang kita lakukan ini tak ada apa-apa nilai pun pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kita hanya nak menarik rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dia kata, bermula kalam keduanya lidahnya, dan da'wat keduanya air liurnya, dan bermula tempat keduanya daripada manusia nawajirnya, yakni gigi geraham dia, hingga apabila engkau mati dilipat lembaran itu dan dijadi akan dia pada tengkuk engkau. Dan maknanya apa? Lembaran ini akan pergi sekali dengan kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala bentangkan di hadapan manusia satu persatu apa yang dia pernah lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata, apabila engkau mati dilipat akan dia dan dijadi akan dia pada tengkuk engkau serta engkau ke dalam kubur, hingga dikeluar akan dia pada hari kiamat nanti. Tidak berlafaz anak Adam akan sesuatu perkataan, melainkan ada hampirnya yang memelihara dan yang hadir, iaitulah malaikat yang menulis. Dia kata, dan maknanya manusia ni lagu mana? Dan apapun juga yang manusia buat, apapun juga yang manusia kata, dan apa yang berada di dalam hati manusia, maka kedua-dua malaikat ini akan hadir kepada manusia tersebut, akan dicatat, lalu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata lagi, maka jika tidak berbekas ia dengan ini peringatan. Lalu kalau ini pun masih lagi tak boleh nak menjadikan seseorang itu muraqabah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebelum ni kita terang ada 2-3 petua dah. Tuan-tuan, ingat kepada kepada amalan dia, ingat kepada kelemahan dia. Dan tuan, yang ni kita ingat pula ada 2 malaikat yang duk jaga kepada manusia ni. Lahir batin semua diketahui oleh 2 malaikat ni. Dan maka kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, maka jika tidak berbekas dia, tak tahulah dia nak nasihat yang lagu mana lagi. Dan mudah-mudahan hati kita tidak dikhatam, tidak di-stamp oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala stamp hati sebahagian manusia. Dan Allah Ta'ala kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah tutup akan hati mereka, Allah Ta'ala tutup akan mata mereka, Allah Ta'ala tutup akan pendengaran mereka, dan akhirnya walahum azabun azim,
mereka mendapatkan azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, dalam tafsir Al-Jalalain terang benar ni. Apa dia makna Allah Ta'ala tutup hati? Dia tak cenderung untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hati nak ingkar dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kemudian penglihatan dia dikatup oleh Allah Ta'ala. Dia tak suka melihat perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Mata dia suka melihat kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pendengaran bersama, dia tak suka dengar benda yang baik-baik. Bahkan dia lebih suka dengar perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan tuan, cerita dia apa? Nasihat dah tak berbekat lagi dah pada orang yang macam ni. Akhirnya Allah Ta'ala kata, walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pada zaman Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, karena Imam Ghazali cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Dan tuan, kata Imam Ghazali, dia kata aku dah banyak tengok lah. Dan ni dia cerita pada zaman dia. Pada zaman Imam Ghazali masih lagi berada. Imam Ghazali masih lagi ada lagi. Dan tuan, Imam Ghazali kata apa? Aku banyak tengok lah, dia kata. Ramainya orang yang meninggal dunia tak berkesempatan untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan ini tak dan mereka ucapkan ketika mana roh berpisah daripada jasad. Tuan, itu cerita bila tu? Itu cerita pada masa Imam Ghazali masih lagi ada. Tuan, pada zaman kita ni agak-agak lagu mana. Tentu kita tak kata lah, orang ni esok mati tak boleh mengucap lah, ni tak boleh apa ramai je. Yang kita tengok ada tanda-tanda kematian yang baik, ramai je. Tapi nak cerita, kalau lah pada zaman Imam Ghazali pun, Imam Ghazali kata ramai aku tengok yang bila mana roh nak berpisah daripada jasad ni, mereka tak dan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan agak-agak macam mana padahal ini dalam keadaan fitnah yang telah berleluasa dan juga banyak macam ni. Maka dia pun kata, maka jika tidak berbekah ia nasihat tadi dengan ini peringatan, maka sebutkan olehmu baginya akan hampirnya mati. Kata kalau ni pun dah tak boleh berbekat lagi dah. Kalau yang ni pun tak jalan juga. Tuan, ingatlah kita hampir kepada kematian kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, benda yang paling jauh sekali ditinggalkan oleh manusia adalah hari semalam. Yang jauh ni bukan Johor, bukan tu. Johor pun dekat lagi, ada orang boleh naik motor yang boleh balik Johor, kita tak masalah kan. Tapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, benda yang paling jauh sekali ditinggalkan oleh manusia adalah hari semalam. Kata nak memberi arti, nak memberi makna kepada kita. Bila mana dah lepas dah hari semalam, kita hampir kepada jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang ajal ni. Kata tengok dalam surah Luqman akhir sekali. Allah Ta'ala kata apa? Seseorang itu tidak akan tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah. Dan seseorang tu pula dia tidak akan tahu bila tarikh dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang nyata, kata Nabi SAW, apabila sampainya ajal seseorang, tidak akan dilambatkan walau sesaat dan tidak dipercepatkan walau sesaat, kata Nabi SAW. Dan bila kita teringat kepada mati ni, kita teringat apa? Kita dah tak boleh balik semula dekat atas muka bumi ni. Kata sama macam yang kita sebut tadi.
Bila dia minta dengan Allah Ta'ala, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, bawa kami balik semula kerana kami nak beramal soleh dah. Kerana pada hari ini kami yakin dengan apa yang kamu kata, ya Allah. Dan tapi dia boleh balik dah, tak ada mata tak kita jumpa. Nah, orang ni dia baru mati 2-3 tahun dia tiba balik semula. Dia tiba balik semula, tanya orangnya ni awak balik tak? Minta dengan Tuhan, Tuhan bagi umur lah 2-3 hari buat ramai dah tak? Tak ada kena kalau ada. Itu bukan dia tuan-tuan raya. Wal'iyahzubillah. Baik, maka dia kata lagi, maka sebutkanlah olehmu baginya akan hampir mati dan bahawasanya sehampir-hampir yang gaib. Tanda maksudnya apa? Benda yang kita tak tahu bila dia nak mai kepada kita, iaitulah kematian. Tak ada orang yang dia tahu pada waktu bila dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinanti akan dia dan menakuti olehmu akan dia dengan melanggarnya atas yang lain daripada engkau. Dan bahawasanya mati itu bila-bila pun turun ia dengan dia. Atau insyaAllah yang ini kita akan terangkan nanti pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.